Dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak ceritakan tentang 5 stadium yang dibina semata-mata untuk World Cup dan apa jadi kepada mereka selepas Piala Dunia dah habis. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ini, dalam segmen Pala Bola Misteri, kita nak sembang pasal stadium World Cup yang terbengkalai. Dan terima kasih juga cadangan diberikan oleh Das Zahar. Tapi dia cadangkan 10 stadium, aku bagi 5 je. Sebab cari 10 ni macam banyak sangat, sagi panjang pula video. Tapi memang terima kasih kepada Das Zahar sebab bagi cadangan. Siapa-siapa nak bagi cadangan pun boleh komen dekat bawah, kita akan kredit dekat next video. Untuk jadi host satu tournament yang besar, bukannya satu kerja yang mudah. Nak jadi tournament Suzuki Cup pun susah, ataupun lah ni orang panggil Mitsubishi Cup. Ni apatah lagi jadi host kepada Piala Dunia, tournament terbesar dekat dunia yang boleh kata memang ditonton oleh seluruh dunia lah. Bila nak mengadakan satu tournament besar ni, mestilah satu negara ni kena mempersiapkan stadium mereka untuk capai piawai yang telah pun ditetapkan oleh FIFA. Dan benda tu tak ada masalah lah, mereka boleh buat, stadium dah jadi. Tapi yang menjadi persoalan, apakah yang jadi selepas Piala Dunia tu dah habis? Adakah stadium tu terbengkalai ataupun dah tak digunakan lagi? Jom kita tengok. So dalam video kali ni aku nak senaraikan 5 stadium yang dibina khas untuk World Cup dan apa dah jadi dekat mereka dekat hari ni. Nombor 5 dulu, tapi kita tak senaraikan ikut turutan lah, kita senaraikan ikut nombor je, nombor 5. Nombor 5 adalah stadium bersejarah dekat Brazil, iaitu Stadium Maracanã. Stadium Maracanã ni telah menjadi saksi kepada beberapa tournament besar seperti Piala Dunia pada tahun 1950, Piala Dunia pada tahun 2014, Olimpik pada tahun 2016. Dan stadium ni juga menjadi saksi pasukan Brazil ditundukkan oleh pasukan Uruguay dalam Piala Dunia final 1950. So boleh kata stadium ni memang bersejarah. Walaupun stadium ni dah ada lama dah, tapi sebelum Piala Dunia 2014, pihak kerajaan Brazil mereka ni telah buat satu lagi renovation dekat stadium tu yang telah makan kos sehingga $500 juta. Namun selepas Olimpik dan juga Paralimpik berjalan, dekat stadium tu kira dah tak ada apa-apa dah. Stadium ni sayang dia dibiarkan terbengkalai. Memang tak dijaga, rumput jadi kusam, dekat situ tak ada orang main langsung. Hang boleh tengok keadaan stadium tu yang memang daif gila. Nak tambah buruk pula, stadium tu dah lah mereka tak jaga. Lepas tu mak pad dekat sana. Ingat dekat Malaysia je ada mak pad, dekat sana pun ada juga. Mak pad dekat sana, mereka masuklah dekat tempat stadium tu sebab dah tak ada orang jaga. Dan mereka buat pula kegiatan vandalisme, rosakkan barang-barang dalam tu, buatkan keadaan jadi lagi teruk lah. Lebih kurang 2 tahun juga stadium ni dibiarkan terbengkalai. Tapi nasib baik, pada tahun 2018 stadium ni telah dibaik pulih dan lah ni dipakai oleh pasukan Flamengo dan juga pasukan Fluminense. Dan stadium ni juga menjadi antara venue untuk Copa America pada tahun 2021. Mungkinlah pihak kerajaan Brazil mereka ni selenggara stadium ni balik sebab semata-mata Copa America pula. So kita tengoklah apa akan jadi lepas ni. Tapi lah ni Flamengo dan Fluminense pakai tak apa lah kot. Kita masuk nombor 2. Ni kita balik ke Piala Dunia yang agak lama sikit, lebih kurang 13 tahun lepas, iaitu pada tahun 2010, stadium dekat Afrika Selatan iaitu Cape Town Stadium. Stadium ni boleh kata antara stadium tercantik dekat Afrika Selatan yang dibina khas semata-mata untuk Piala Dunia. Nak buat dia bukan murah, $536. Kalau convert dekat Malaysia 2.1 bilion. Bilion. Tapi boleh kata berbalik jugalah sebab stadium Cape Town ni memang digunakan penuh dekat waktu World Cup 2010 tu sebab mereka ni host sampai 8 game waktu tournament tu. Tapi apa yang jadi lepas habis Piala Dunia tu? Macam kita tahu, negara-negara dekat Afrika ni, mereka ni selalu mengalami masalah kewangan. Kalau mereka nak gunakan stadium ni just untuk perlawanan je, memang penyokong tak ramai pun main dekat stadium. Memanglah sambutan bola sepak dekat Afrika ni tinggi juga. Tapi nak mengisi penuh 55,000 tempat duduk dalam stadium tu dalam satu perlawanan, mestilah susah. Kalau perlawanan tu just level club je. Kalau perlawanan kebangsaan pun, kalau friendly kebangsaan, takkanlah semua nak main penuhkan stadium tu. So apa mereka buat? Dapatkan pendapatan dekat stadium tu dengan buka offer kalau siapa-siapa nak buat majlis perkahwinan dekat stadium tu ke, ataupun nak buat majlis peribadi ke, ataupun nak buat parti hari jadi ke. Ada ke orang nak buat parti kat stadium? Kalau ada tu macam rancak je kan. Tapi macam mana pun, walaupun mereka buat macam mana, tapi tetap tak dapat cover kerugian mereka tu. Setiap tahun, Stadium Cape Town ni dianggarkan mengalami kerugian sehingga 6 ke 10 juta dolar. Kalau nak convert ke duit Malaysia, 24 juta ringgit kepada 40 juta ringgit. Tak ada bilion. Mereka pun bukan setakat buat parti je. Mereka benarkan kalau nak buat konsert dekat situ. Sebab ialah mereka nak jana pendapatan, tapi tetap tak dapat cover sebab stadium tu besar. Sebab bila ada stadium yang besar ni, hang kena fikir pasal kos selenggara lagi. Hang nak bayar cukai lagi. So macam-macam tu tak boleh nak cover kerugian tu. So kita balik ke Brazil balik untuk nombor 3,
iaitu Stadium Mané Garrincha ataupun dikenali nama panjang dah Estadio de Brasilia Mané Garrincha. Stadium ni dibina dan diberikan nama khas atas legenda bola sepak Brazil iaitu Garrincha. Waktu World Cup 2014, stadium ni menjadi antara stadium yang penting juga, menganjurkan 7 tournament waktu World Cup 2014 tu. Dan kalau hampa nak tahu, Stadium Mané Garrincha ni adalah stadium kedua terbesar dekat Brazil dengan kapasiti 70,000 penonton. Dia kedua terbesar lah di belakang Stadium Maracanã. Maracanã tak silap aku dalam 72,000 kot. Stadium yang besar ni membuatkan kos penyelenggaraan stadium ni memang cukup tinggi tau. Kos penyelenggaraan dia campur cukai boleh mencecah 3.2 bilion. Dan lalah lepas mereka ni give up, mereka dah tak boleh nak selenggara stadium tu dah, mana nak cekau duit. Lalah kali mereka biarkan kat situ jadi parking lot bah je. Tapi stadium ni dah kembali bernyawa terima kasih dekat tournament Copa America pada tahun 2021. Mereka start selenggara balik untuk gunakan stadium ni. Dalam ni aku tak pastilah stadium tu digunakan oleh mana-mana kelab. Kalau hampa tahu, boleh komen dekat bawah. Okey, nombor 2. Aku tak tahulah banyak senarai stadium dekat Brazil. Sebab kan, sekali kita cerita sikit lah pasal isu-isu sebelum Piala Dunia berlaku dekat Brazil. Nombor 2 adalah Arena de Amazonia, iaitu Piala Dunia 2014. Nama Amazonia, mestilah dia ni duduk dekat-dekat dengan hutan Amazon dekat Brazil. Stadium ni telah host 4 game penting dalam Piala Dunia. Antara contoh dia game England dengan Itali, game kedua Cameroon dengan Croatia. Hampa ingat tak dulu Alexo Siku Mazuki dulu? Game tu lah. Game US dengan Portugal dan juga game Honduras dengan Switzerland. Pembinaan stadium ni mencecah sampai 600 juta dolar. Dan boleh kata pembinaan stadium ni siap last minute juga sebab dia ni dibuka pada bulan Mac 2014. Lebih kurang 3 bulan sebelum tournament bermula. Walaupun digunakan untuk Piala Dunia, tapi selepas Piala Dunia, sebab dia ni terletak jauh daripada penduduk setempat, hang kena seberang hutan hujan Amazon tu baru boleh sampai stadium ni. So buatkan ramai pengunjung malas untuk pergi sana. Penduduk dekat Brazil kalau nak pergi ke stadium tu, lebih kurang lah, paling kurang 16 jam kena terbang dengan kapal terbang untuk sampai ke stadium tu. Bukanlah dia mendarat kat stadium tu, tapi mendarat dekat lapangan terbang tu lah. Lepas tu pergi stadium. Tu tara orang dekat Brazil. Kalau kita ni aku tak tahulah berapa jam. So walaupun bidaan stadium tu sangat cantik, tapi tak ada pengunjung lah. Dan stadium tu digunakan just untuk perlawanan-perlawanan pilihan untuk pasukan Brazil je. Kadang-kadang kalau dia rasa nak pakai stadium tu, dia pakai. Kalau dia tak mau pakai, sudah. Dan stadium tu juga digunakan oleh kelab-kelab Division 4 dekat Brazil. Nombor 1, kita balik ke Afrika Selatan pula, iaitu Stadium Moses Mabhida dekat Afrika Selatan. Stadium Moses Mabhida ni telah menganjurkan 7 perlawanan pada Piala Dunia pada tahun 2010. Kos pembinaan dia macam biasalah, bukan murah, bukan buat rumah, ni buat stadium. 380 juta dolar ataupun kalau nak convert dekat Malaysia, 1.5 bilion. Selepas berjaya mengajukan tournament Piala Dunia tu, apa jadi dekat stadium tu? Kalau hampa nak tahu, kos penyelenggaraan stadium tu saja mencapai 26 juta setahun. Itulah orang kata sebelum buat tak fikir, ni dah buat menyesal. Dan kalau hampa nak tahu, stadium ni terletak dekat Bandar Durban dekat Afrika Selatan. Dan bendahari Bandar Durban tentu yang bernama Krish Kumar, dia mengaku yang stadium ni tak menjana keuntungan pun sejak dia dibina. Walau macam mana pun, dia tetap usaha untuk meningkatkan pendapatan dekat stadium tu. Sebab stadium tu ada banyak daya tarikan juga. Dekat situ ada skycar, hang boleh buat bungee jumping dan macam-macam tempat lagi, contoh macam restoran. So itulah keadaan 5 stadium selepas Piala Dunia. Dekat Rusia aku ada baca juga keadaan stadium yang macam tu. Tapi Rusia ni selalu mereka ni ambil tindakan cepat. Stadium-stadium waktu Piala Dunia tu digunakan oleh kelab-kelab tempatan. Dan ada satu fakta bonus, satu negara ni mereka ni tak buat Piala Dunia lagi, tapi mereka dah ada stadium terbengkalai. Negara ni boleh kata masyhur jugalah. Apa tahu negara mana? Malaysia. Tak buat Piala Dunia lagi pun, tengok Stadium Shah Alam tu jadi macam mana. Aku tak tahulah nak kata apa kan. Aku pernah cover dah pasal Stadium Shah Alam tu. Kalau hampa nak tahu video selanjutnya, hampa boleh tekan link kat bawah. Untuk Qatar, aku rasa mereka ni adalah antara pasukan yang terbaik lah daripada segi plan. Maksudnya, mereka ni dah merancang apa mereka nak buat selepas Piala Dunia. Sebab mereka ada satu stadium yang bernama Stadium 974. Sebab apa stadium ni nama 974? Nak bina stadium ni menggunakan 974 kontena. Apa yang menarik dia, bila mereka buat stadium ni boleh dileraikan semula. Dia macam buat Lego. So apa plan Qatar? Qatar plan mereka nak pasang 974 kontena untuk buat stadium ni. Dan apa mereka nak buat selepas Piala Dunia? Habis Piala Dunia, mereka ni akan cabut kontena tu. Mereka akan bagi dekat negara-negara dunia ketiga. Maksudnya mereka ni nak sedekah lah. Dan kalau hampa nak tahu, negara Qatar antara negara yang paling pemurah yang banyak tolong negara-negara Islam dekat belah sini. Dan sebab pasal Brazil kan, hampa tengok pasal apa Brazil banyak isu. Sebab kalau hampa nak tahu, sebelum Piala Dunia bermula pun,
Memang mereka ni menentang cadangan kerajaan Brazil untuk buat renovate yang lebih dekat stadium mereka sebab memakan kos yang cukup tinggi. Makan kos tinggi tu tak apa lagi, tapi masalah dia pendidikan, infrastruktur dekat penduduk Brazil sendiri. Dan rakyat Brazil banyak yang susah. So bila jadi macam tu, ramai penduduk Brazil bagi tahu, daripada hampa guna duit banyak-banyak buat stadium, baiklah hampa bagi dekat penduduk. Ataupun hampa perbaik infrastruktur yang ada, buat sekolah ke, buat hospital ke. Sebab kalau hampa nak tahu, Brazil walaupun negara kuat bola sepak, tapi mereka ni adalah antara negara yang susah juga. So itulah video kali ni. Pengajaran dia sebelum buat tu fikir dulu. Sebab dia bukan setakat akan bagi import dekat hang dalam 2-3 tahun ke depan, dia akan bagi import dekat hang mungkin 10 ataupun 20 tahun ke depan. Akan bagi kerugian dekat hang. So itulah video kali ni. Minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan. Kalau apa nak saja tajuk-tajuk bawah, boleh komen dekat bawah. Nanti kita akan bagi kredit dekat hampa. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.